Assalamualaikum, saya ucapkan kepada semua yang melihat video ini. Nama saya Muhammad Nazril Shah. Saya dan kawan saya akan membincangkan serba sedikit yang kami ketahui tentang zakat takaful. Sebelum kita membincangkan isu tentang zakat takaful, apakah yang anda faham atau tahu tentang zakat takaful? Zakat takaful ialah zakat yang dikenakan ke atas produk takaful. Apa itu takaful? Takaful merupakan salah satu bentuk simpanan atau pelaburan yang mempunyai unsur harta zakawi dan tertakluk kepada kewajiban zakat jika ia telah memenuhi syarat-syaratnya. Ianya mempunyai 6 implikasi zakat ke atas produk takaful. Saya akan membincangkan tentang implikasi yang pertama, iaitu zakat wang simpanan atau pelaburan takaful. Manakala lagi 5 akan dibincangkan oleh rakan-rakan saya. Sebelum itu, ianya juga mempunyai dalil wajib zakat yang diambil daripada surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Maksudnya, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Seterusnya saya akan membincangkan implikasi zakat ke atas produk takaful yang pertama, iaitu zakat wang simpanan atau pelaburan takaful. Ianya bermaksud pemegang takaful keluarga perlu membayar zakat setiap tahun ke atas nilai simpanan atau pelaburan yang boleh dikeluarkannya, iaitu cash value sahaja, dan bukannya surrender value yang bermaksud jumlah wang yang akan diperolehi jika membatalkan polisi. Hal ini demikian kerana hukum zakat untuk simpanan dan pelaburan dalam polisi takaful adalah sebenarnya sama. Hukum zakat untuk simpanan dan wang di institusi kewangan. Ini adalah kerana cash value boleh dikeluarkan tanpa perlu menunggu tamat tempoh kontrak dengan pihak takaful. Ia terdapat 2 kaedah taksiran, iaitu formula asas dan kaedah taksiran zakat gabungan nisab emas. Dalam kedua-dua formula tersebut terdapat cash value polisi takaful, iaitu jumlah simpanan atau pelaburan tolak dengan nilai simpanan atau pelaburan minimum yang perlu ada dalam polisi. Formula yang asas yang pertama ialah zakat sama dengan cash value polisi takaful darab dengan 2.5%. Manakala formula yang kedua dipanggil kaedah taksiran zakat gabungan nisab emas. Zakat sama dengan cash value polisi takaful tambah dengan wang simpanan di institusi kewangan tambah dengan wang di luar institusi kewangan darab dengan 2.5%. Itu sekian saja daripada saya. Seterusnya saya akan memberikan kepada kawan saya. Seterusnya, bagi kategori zakat ke atas polisi takaful yang matang pula, selepas sijil takaful sudah matang, adalah diwajibkan zakat simpanan ke atas pemegang polisi yang mendapat pulangan tunai secara penuh atau keseluruhannya, iaitu mendapat pulangan wang tunai daripada dana risiko peserta serta keuntungan pelaburan yang diperoleh dari dana pelaburan peserta. Bagi kaedah pengiraan taksiran zakat gabungan nisab emas, zakat sama dengan nilai matang polisi takaful ditambah dengan wang atau simpanan di institusi kewangan ditambah dengan wang di luar institusi kewangan didarab 2.5%. Pampasan takaful. Maksud pampasan adalah ganti rugi atau pulangan semula. Maksudnya ialah pewaris perlu mengambil semula produk takaful yang telah dilabur atau disimpan oleh si mati. Tetapi duit yang telah dipampas
mestilah diselesaikan oleh ahli keluarga tentang semua masalah hutang si mati seperti upah haji walaupun dia tidak pernah mengejarkan haji. Selepas hutang dilangsungkan, duit lebihan pampasan itu boleh kita gunakan dengan betul. Pampasan polisi insurans konvensional. Pampasan konvensional ialah pampasan yang diterima oleh ahli waris tetapi tidak perlu dizakatkan kerana tidak patuh syariah. Akan tetapi, mestilah dizakatkan nilai bayaran pokok sewaktu si mati hidup. Sebagai contoh, setiap bulan dia membayar 550. Jadi, nilai pokok yang dilaburkan kali dengan nisab zakat ialah 2.5%. Namun, jika ahli waris merupakan fakir miskin, ia boleh mengambil sebahagian harta pampasan tetapi hanya sekadar keperluan. Jika sudah lebih nisab zakat, wajib dizakatkan pendapatan kepada ahli waris. Jika pampasan itu hasil daripada caruman majikan si mati, maka ahli waris boleh mengambil sepenuhnya dan diwajibkan zakat ke atas setiap seorang ahli waris. Seterusnya, wang pulangan tunai dana tabarruk. Wajib zakat pendapatan ke atas pemegang polisi takaful sekiranya mereka memperolehi wang pulangan tunai dari dana tabarruk. Dana tabarruk bermaksud menyumbang dengan rela atau menyediakan khidmat bakti secara ikhlas. Dalam konteks takaful, tabarruk merujuk kepada peserta menerimakan sebahagian atau keseluruhan wang sumbangan yang dibayar semasa menyertai pelan atau skim takaful dengan tujuan untuk digunakan bagi membantu rakan peserta yang dibebani kehilangan atau kerugian berikutan dilanda musibah tertentu. Takrif keilatan kekal dan menyeluruh dalam takaful. Pasti ramai tertanya-tanya yang dimasukkan dengan lumpuh. Bagaimana? Apa syaratnya? Atau hilang mana-mana anggota badan? Jom kita bincangkan dengan lebih teliti. Ini juga ramai yang tidak ambil tahu selain manfaat kematian, manfaat lumpuh dan cacat kekal perlu diambil kira dalam mencarum pelan takaful, terutama sekali untuk pelan perlindungan pendapatan. Secara ringkasnya, 3 takrif keilatan kekal dan menyeluruh. Pertama, tidak berkeupayaan penuh atau lumpuh, berkekalan, sehingga tidak mampu melakukan pekerjaannya dan pekerjaan lain. Sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut. Kedua, kehilangan menyeluruh dan tiada harapan untuk sembuh. Contohnya, kedua-dua mata, 2 anggota badan tangan atau kaki, mata dan tangan atau kaki. Ketiga, tidak berkeupayaan melaksanakan sekurang-kurangnya 3 aktiviti kehidupan harian selama 6 bulan. Antaranya berpindah, bergerak, pengawalan perkumpulan, berpakaian, membersihkan diri dan makan. Ketiga-tiga ini terjadi disebabkan oleh penyakit dan kemalangan atau menjadi masa salah laku jenayah.